Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk tentang tokoh Thomas Aquinas. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan iaitu Alia Izzati binti Zulkifli, Wan Nur Ain Namilah binti Wan Marzuki, Nur Farzana Amirah binti Muhammad Zaki, Muhammad Zahelmi bin Abdul Ghaffar dan yang terakhir sekali ketiga anak perempuan Sylvan Ran. Dalam slide yang dibentangkan ini, terdapat beberapa subtopik penting dalam isi kandungan yang ingin dikupas. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Thomas Aquinas merupakan seorang ahli falsafah dari barat yang banyak mengetengahkan keseimbangan di antara agama dan ilmu pengetahuan. Beliau berpendapat bahawa sesebuah negara perlulah selari dalam pembangunan agama dan ilmu pengetahuan. Thomas Aquinas telah berjaya menghasilkan karya terunggul iaitu Summa Theologica serta karya yang lain seperti Quaestiones Disputate, Commentaria in Libros Sententiarum, Summa Contra Gentiles dan De Regno. Beliau berpendapat bahawa falsafah tidak diperlukan dalam memahami teologi, akan tetapi dapat membantu untuk mencapai matlamat teologi. Beliau telah menggunakan kaedah epistemologi sebagai kaedah pendekatan falsafah dan penggunaan akal untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Soalan kedua pada bahagian 1 dalam karya ini ada menerangkan tentang kewujudan Tuhan di mana beliau membahagikan kepada 3 perkara iaitu Tuhan wujud adalah benar. Pembuktian itu mungkin perlu walaupun cara menjawab persoalan tentang kewujudan Tuhan itu berbeza. Perkara ketiga adalah beliau telah mengemukakan 5 cara membuktikan kewujudan Tuhan. Pendapat Thomas ini berbeza dengan S.T. Anselm yang mana beliau memulakan buktinya dengan idea kewujudan yang sempurna. Thomas memulakan pendapat beliau dengan mengatakan bahawa semua pengetahuan perlu bermula dengan panca indera. Bukannya kesempurnaan bersifat azali dan hakiki. Semasa zaman pertengahan beliau menjadi ahli falsafah, Thomas telah memberi pengertian yang sama seperti metafizik, falsafah utama dan falsafah ketuhanan. Tokoh Thomas Aquinas merupakan ahli teologi yang dilahirkan pada 28 Januari 1225 dan meninggal dunia pada 17 Mac 1274. Bila dia meninggal dunia, Saint Thomas Aquinas merupakan ahli teologi yang dilahirkan pada 28 Januari 1225 dan meninggal dunia pada 17 Mac 1274. Bila beliau meninggal dunia, beliau berusia 49 tahun. Tempat Palazzo Roccasia merupakan tempat beliau dilahirkan dan tempat tersebut berada di Itali. Dan juga beliau dilahirkan dengan bandar yang terdekat yang dipanggil Bandar Aquia. Beliau dibesarkan di Roccasia bersama 7 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak bungsu. Keluarga beliau merupakan bangsawan dan berketurunan Jerman. Karya-karya beliau juga mempunyai pengaruh yang terbesar dengan teologi Kristian, terutamanya Gereja Katolik. Saint Thomas Aquinas dihantar ke biara Monte Cassino untuk melatih di kalangan Sami Benedictine ketika beliau baru berusia 5 tahun. Beliau berhantar pada usia yang awal kerana keluarganya mempunyai penglibatan aktif dalam bidang politik dan keluarganya mahu beliau untuk mencapai matlamat politik keluarganya. Saint Thomas Aquinas disifatkan sebagai seorang anak yang lucu dan berjiwa mulia. Beliau dikekal dibicara sehingga berumur 13 tahun dan apabila iklim politik memaksa beliau kembali ke Naples pada tahun 1239. Beliau kemudiannya terlibat secara tidak langsung dalam order Dominican. Tidak menyukai dengan suasana politik keluarga, beliau mengambil tindakan untuk berpindah ke Paris. Pada tahun-tahun ini, beliau mempelajari karya Aristotle dan kemudiannya karya tersebut menjadi titik pelancaran utama bagi penerokaan falsafah beliau. Thomas Aquinas menghabiskan selama 5 tahun berikutnya untuk menamatkan pendidikan beliau di sebuah rumah Benedictine di Naples. Tokoh Thomas Aquinas merupakan seorang ahli falsafah yang memiliki pemikiran yang intelek dan memiliki pengaruh yang luas. Beliau juga telah memberi pengetahuan kesedaran kepada makhluk, terutamanya manusia, mengenai kewujudan Tuhan dan kita datangnya dari Tuhan. Selain itu, beliau turut menyifatkan bahawa tingkah laku atau moral seseorang memiliki alasan dan akibat sendiri. Contohnya, jika kita bersikap baik, maka kita akan menerima kesan dan akibat yang baik juga. Ini menunjukkan bahawa manusia sentiasa bergantung kepada Tuhan dalam pandangan beliau.
Kajian pertama yang beliau dilakukan semasa beliau menerima pendidikan selama 5 tahun di Universiti Naples pada tahun 1239. Beliau menjalani kajian dalam mendalami konsep logika Aristotelian. Pandangan Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh falsafah pertengahan seperti Aurelian, Augustine, Philo dari Alexandria, Peter Elbadat, dan Moses Maimonides. Pandangan Thomas Aquinas, falsafah ini bersifat defensif dan apologetik serta pendahuluan kepada semua bentuk kepercayaan agama. Pada tahun 1273, beliau jatuh sakit dan keadaan kesihatan beliau yang menghentikan beliau untuk mengajar dan menulis. Beliau meninggal dunia pada tahun 1274 di Fossa Nuova yang terletak di Itali semasa beliau membuat perjalanan ke mesyuarat Parlimen Lyon. Saya Farzana Amira. Saya akan menjelaskan mengenai karya utama Thomas Aquinas. Ini merupakan karya Thomas Aquinas yang terkenal iaitu Summa Theologica. Summa Theologica ini mempunyai 4 bahagian dan direka untuk mendidik mereka yang baru belajar dan yang pakar mengenai kebenaran Kristian. Ia membincangkan topik-topik penting seperti moral Kristian, etika, undang-undang, kehidupan, penyelesaian falsafah dan teologi kepada hujah dan persoalan umum mengenai kepercayaan Kristian. Bahagian pertama di dalam Summa Theologica dipanggil Prima Pars yang membincangkan tentang kewujudan dan sifat Tuhan. Bahagian kedua iaitu Prima Secundae mengenai psikologi, sifat baik dan undang-undang. Seterusnya di dalam Secundae menerangkan dengan lebih mendalam tentang sifat baik. Dan ajaran dalam Kristian diajar sepenuhnya menerusi Tertia Pars. Seterusnya, slide ini membincangkan tentang falsafah atau pemikiran Thomas Aquinas. Pertama, mengenai 5 bukti kewujudan Tuhan menurut Aquinas. Aquinas menyifatkan bahawa wujudnya penggerak utama iaitu Tuhan. Aquinas menyifatkan setiap perkara yang berlaku, digerakkan dan dijadikan oleh penggerak utama iaitu Tuhan. Konsep yang digunakan untuk memahami bukti ini ialah domino. Domino sama ada ia sedang berdiri, bakal berdiri, sedang jatuh atau bakal dijatuhkan ialah berdasarkan tindakan sebenar yang membawa makna bahawa domino yang jatuh tidak boleh berdiri sendiri dan sebaliknya. Oleh itu, pergerakan semua badan fizikal disebabkan oleh badan luaran iaitu misalnya satu domino jatuh kepada domino lain dan menyebabkan yang lain turut jatuh. Tuhan adalah penggerak pertama yang menggerakkan alam semesta. Seperti yang kita ketahui, bumi berputar dan wujud pergerakannya serta proses siang dan malam. Oleh kerana itu, kita mengetahui bahawa Tuhan yang mengatur pusingan siang dan malam ini dan Tuhan itu adalah wujud. Kesimpulannya, hakikat alam ialah bergerak. Berlakunya pergerakan pada alam menyebabkan kita perlu mengetahui bahawa ada penggerak utama iaitu Tuhan. Bukti yang kedua ialah hubungan sebab akibat, wujudnya punca dalam setiap kejadian. Berdasarkan konsep keluarga, kita faham bahawa kita dilahirkan oleh kedua ibu bapa kita dan ibu bapa kita juga dilahirkan oleh ibu bapa mereka sendiri. Walau bagaimanapun, siapakah insan pertama dalam generasi keluarga kita? Pastinya kita tidak mengenali dan mengetahui ahli keluarga kita terdahulu. Namun, semua ahli keluarga kita wujudnya dari Tuhan. Kewujudan manusia berasal dari Tuhan. Secara ringkas, bukti sebab musabab Aquinas bermula dengan dakwaan bahawa tiada apa yang mewujudkan dirinya sendiri. Menurut Aquinas, jika rantaian itu bersifat infiniti, tiada permulaan, tiada penghujung dan tiada pertengahannya, kita perlu mengetahui bahawa ada pencipta pertama iaitu Tuhan. Bukti seterusnya ialah kontingensi dan keperluan. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kontingensi ialah peristiwa yang berlaku di luar jangkaan. Bukti Aquinas tentang kontingensi versus keperluan ini bermula dengan dakwaan bahawa semua makhluk yang berakal adalah kontingen atau luar jangka. Sebagai contoh, seseorang boleh dilahirkan pada tahun 2000 iaitu zaman teknologi atau pada zaman purba dan ia merupakan perkara luar jangka apabila seseorang itu dilahirkan. Ini memberi makna bahawa manusia tidak dapat merancang, menidakkan atau menghalang perkara yang telah diatur oleh Tuhan. Bagi Aquinas, tiada perkara yang dicipta dari perkara yang tiada. Malah, perkara itu juga tidak boleh berlaku dengan sendirinya. Untuk menambahkan lagi kefahaman, konsep telur dan ayam juga boleh digunakan. Adakah telur yang wujud dahulu atau ayam yang menghasilkan telur terlebih dahulu?
Namun, kedua-duanya saling memerlukan dan memberi manfaat kepada sekeliling. Kesimpulannya, tiada perkara yang mutlak di dunia ini kecuali Tuhan dan menyimpulkan bahawa sifat makhluk adalah tidak kekal dan memerlukan Tuhan. Bukti seterusnya ialah wujudnya skala dalam kesempurnaan. Thomas Aquinas menggunakan konsep tingkat skala kesempurnaan dalam membuktikan kewujudan Tuhan. Konsep suhu boleh dikaitkan dengan kewujudan Tuhan. Suhu boleh menjadi sejuk dan juga boleh menjadi terlampau panas. Kepanasan suhu dunia boleh menyebabkan kemarau atau kebakaran hutan. Persoalannya, bagaimanakah suhu boleh turun dan naik? Adakah ia bergerak dengan sendiri? Haba dan suhu juga telah diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh mengawal cuaca dan suhu persekitaran. Aquinas juga menyifatkan terdapat pelbagai peringkat atau darjah di dalam kesempurnaan manusia dan alam. Seperti tahap kebijaksanaan, cerdik atau tidak, dan perasaan seperti marah, suka dan sedih. Ia dapat membuktikan bahawa wujudnya makhluk yang agung dan sempurna iaitu Tuhan. Di sini juga terbukti bahawa tiada manusia yang sempurna kerana setiap kelebihan akan ada kekurangannya. Kesimpulannya, perkara yang bersifat baik, benar, mulia atau sebaliknya adalah kerana Tuhan. Bukti yang terakhir ialah alam semesta. Menurut Aquinas, alam semesta ini unik kerana ianya telah diatur secara semula jadi oleh Tuhan. Tiada siapa di antara manusia yang mampu mengawal struktur alam semesta ini, sama ada hujan, petir dan kemarau serta bencana alam. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap struktur sistem solar, masa dan cuaca? Jika diperhatikan, cuaca itu boleh bertukar menjadi natural atau boleh menyebabkan bencana. Siapakah yang mengawal struktur cuaca ini? Perkara-perkara itu tidak berlaku secara kebetulan, tetapi ia telah diciptakan untuk menjalankan fungsinya. Ia juga berfungsi kerana Tuhan yang memiliki kuasa terhadapnya. Pemikiran Thomas Aquinas yang seterusnya ialah mengenai hukum. Thomas Aquinas menjadikan hujah dan pemikiran Aristotle sebagai dasar bagi ideanya mengenai hukum dan menggabungkan ajaran Kristian dengan pemikiran Aristotle. Aquinas meluaskan prinsip manusia Aristotle dengan mencadangkan bahawa matlamat manusia bukan semata-mata untuk menjalani kehidupan sosial, kehidupan politik dan untuk mencari ilmu, tetapi juga untuk hidup dalam komuniti Kristian di mana seseorang akan memuja Tuhan atau memiliki pendirian agama. Thomas Aquinas menyokong cadangan Aristotle dan mempunyai pandangan yang sama bahawa manusia mempunyai matlamat dalam hidup untuk dikejar. Aquinas telah memperkenalkan 4 hukum yang berkait rapat dengan manusia dan Tuhan. Aquinas melihat penggubalan undang-undang memberi kesan dalam tingkah laku manusia, menjadikan manusia berakhlak baik dan menjadi panduan kepada manusia serta mempengaruhi tindakan manusia. Kesimpulannya, hukum bertujuan untuk menjadikan setiap manusia berkelakuan baik, sentiasa dibimbing oleh hukum dan sebagai asbab kebaikan dalam masyarakat. Terdapat 4 jenis hukum atau undang-undang menurut pandangan Thomas Aquinas. Pertama, hukum abadi. Undang-undang abadi digambarkan datang dari fikiran Tuhan menerusi perspektif Tuhan sendiri. Ia dipanggil sebagai undang-undang kerana Tuhan merupakan pemilik alam semesta yang bersifat menciptakan. Konsepnya sama seperti pemerintah sebagai Tuhan dan masyarakat sebagai hamba. Sifat undang-undang ini ialah kekal dan tidak berubah yang merujuk kepada ketentuan atau perancangan dari Tuhan. Hukum abadi ialah undang-undang tidak bertulis oleh Tuhan. Konsep yang boleh digunakan untuk menggambarkan hukum abadi ini ialah penghasilan oksigen dari daun dan tumbuh-tumbuhan. Daun tidak akan membuat keputusan untuk berhenti dalam menghasilkan oksigen, malah ia juga tidak boleh berhenti dengan sendiri kecuali dengan kuasa Tuhan. Ia membuktikan bahawa sifatnya ialah kekal. Seterusnya, hukum ilahi. Hukum ilahi ini didapati menerusi wahyu dan dibentuk menerusi norma-norma agama. Hukum ilahi ini berasal dari hukum abadi dan ia muncul kepada manusia sebagai perintah ilahi. Hukum ilahi, terutamanya dari Alkitab, dapat membimbing individu kepada kebahagiaan abadi. Hukum ilahi dibahagikan kepada hukum lama dan hukum baru. Hukum lama mementingkan aspek tingkah laku dan ganjaran duniawi, manakala hukum baru menekankan aspek tingkah laku dalaman teladan kasih ilahi dan syurga. Dalam aspek Islam, hukum ilahi ini boleh digambarkan seperti hukuman syurga atau neraka kepada umat. Seterusnya, hukum alam. Menerusi hukum ini, terdapat beberapa ajaran utama seperti melindungi dan memelihara kehidupan manusia, membiak dan mendidik keturunan, mengenali dan menyembah Tuhan serta hidup bermasyarakat.
Manusia adalah makhluk istimewa yang mempunyai moral dan hubungan istimewa dengan Tuhan kerana telah dianugerahi kebijaksanaan dan akal oleh Tuhan. Hukum alam ini membenarkan manusia untuk menilai mana yang baik dan buruk. Hukum alam boleh difahami secara universal melalui akal manusia. Manusia berkemampuan dalam membezakan kebenaran atau kebatilan dan berfikir menggunakan akal dalam membuat keputusan. Hukum alam ini boleh didefinisikan sebagai undang-undang moral dan berkait rapat dengan fitrah. Misalnya, fitrah manusia mengetahui bahawa perlakuan membunuh adalah salah dan berdosa. Akhir sekali, undang-undang manusia. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, larangan memandu melebihi had laju yang ditetapkan, wajib memakai topi keledai semasa menunggang motosikal dan hukum penjara bagi pencuri. Undang-undang ini diciptakan oleh kerajaan, organisasi, masyarakat dan sebagainya. Setiap manusia tertakluk kepada undang-undang manusia dan harus mematuhi undang-undang tersebut. Aquinas juga menyifatkan bahawa pemerintah juga perlu mengikut undang-undang yang diciptanya. Namun, kerana mereka memiliki kuasa, ada kemungkinan mereka bakal terlepas. Namun, mereka bakal dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kerana Tuhan lebih berkuasa atas segalanya. Seterusnya saya akan membentangkan pandangan Thomas Aquinas dalam bidang politik. Keunggulan manusia salah satunya ialah bersifat sosial dan politik. Pada pendapat Aquinas, manusia memerlukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lain untuk memenuhi keperluan hidup. Pendapat ini menguatkan pemikiran Thomas yang menjelaskan bahawa naluri dan akal budi merupakan dua ciri semula jadi yang membuatkan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Hal ini disebutkan oleh Aquinas bahawa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik. Man is a social and political animal. Sifat-sifat inilah yang menjadikan gagasan Aquinas dalam tesisnya terhadap kewujudan negara. Pemikiran Thomas tentang manusia yang disebut sebagai makhluk sosial ini dikemukakan seperti berikut. Manusia mempunyai suatu alat yang dimilikinya berdasarkan kudrat alam yang tidak dipunyai oleh makhluk lain. Alat yang dimaksudkan adalah akal dan fikiran. Penjelasan ini mengimplikasikan bahawa dengan akal dan fikiran yang dimiliki tersebut, manusia berupaya untuk memenuhi pelbagai keperluan hidup. Sebagai makhluk sosial dan politik, sudah tentu manusia sangat bergantung terhadap orang lain. Manusia tidak mungkin dapat mencapai kepuasan, harapan yang ingin dikecapi untuk kebaikan hidup tanpa bantuan dari pihak atau manusia lain. Keperluan manusia terhadap manusia yang lain ini dapat dilihat sebagai sesuatu aktiviti untuk memenuhi keperluan hidup. Thomas Aquinas telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan kepada 4 sistem iaitu monarki, aristokrasi, demokrasi dan demokrasi. Pertama, negara yang diperintah oleh satu orang manusia dan tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan bersama dinamakan sebagai sistem monarki. Akan tetapi apabila tujuannya sesuatu pemerintahan itu hanya untuk mencapai kebaikan pribadi serta pemerintahannya yang bersifat bengis dan tidak adil, maka negara itu berada di dalam sistem tirani. Kedua, sekiranya sesebuah negara itu diperintah oleh beberapa orang mulia dan memiliki tujuan yang mencapai kebaikan bersama dinamakan sebagai aristokrasi, manakala penguasa negara yang menindas rakyatnya melalui penindasan ekonomi dinamakan sebagai oligarki. Pemerintah oligarki adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Ketiga, negara yang tujuan pemerintahnya adalah untuk mencapai kebaikan bersama, menjadikan kebebasan sebagai dasar persamaan politik, kuatnya kawalan rakyat terhadap penguasa serta negara yang diperintah oleh ramai orang dinamakan sebagai demokrasi atau politik. Keempat, bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa orang digelar sebagai demokrasi. Thomas berpendapat sistem negara demokrasi lebih baik berbanding sistem negara tirani. Ini adalah kerana demokrasi memiliki ciri-ciri bahawa masyarakat yang berada di dalam sistem pemerintahan berhak untuk mengawal pemerintahan tersebut. Pemikiran falsafah politik Aquinas banyak memberikan pengaruh yang positif dalam perkembangan ilmu politik dan memberi manusia pendapat ataupun idea untuk membina negara yang lebih makmur. Seterusnya ialah konsep negara ideal menurut pandangan Thomas Aquinas. Menurut Thomas, konsep negara ideal adalah melalui sistem monarki, iaitu sesebuah negara itu perlu mempunyai satu sahaja raja dan tujuan negara adalah untuk kebaikan bersama. Monarki juga bermaksud seseorang itu mempunyai kuasa ke atas semua orang, namun keadilan adalah milik semua orang secara sama rata. Beliau tidak bersetuju dengan pendapat Augustine bahawa negara merupakan hukuman bagi dosa Adam yang dicampak keluar dari syurga pada zaman dahulu. Akan tetapi, Aquinas berpendapat dengan Aristotle bahawa negara wujud untuk membantu manusia hidup lebih baik. Kebaikan bersama bagi pendapat Thomas adalah melalui 3 aspek iaitu dalam hal kekayaan, kebaikan dan kebebasan. Pendapat ini bermaksud raja hanya bertindak memimpin rakyat untuk mencapai ketiga-tiga tujuan tersebut.
Dalam pembentukan sebuah negara, rakyat haruslah mempunyai kebebasan dalam konteks hak asasi mereka yang tidak boleh dihalang oleh mana-mana elemen. Mampu untuk memiliki asas keperluan mereka dalam konteks kekayaan, dan juga rakyat haruslah mempunyai pegangan agama bagi menjamin moraliti mereka dan kebahagiaan akhirat. Oleh itu, sekiranya tujuan raja ini tidak selari dengan tuntutan yang disarankan oleh Thomas, raja tersebut dianggap sebagai pemerintahan tirani. Thomas juga mengetengahkan bahawa sistem monarki dapat membentuk negara yang baik, manakala sistem demokrasi adalah lebih baik daripada sistem tirani. Aquinas percaya bahawa sistem monarki adalah bentuk kerajaan yang paling sesuai kerana adalah lumrah bagi seseorang untuk memerintah orang lain. Beliau juga memberikan idea bahawa seseorang raja itu perlu bijak dan adil terhadap rakyat dan di dalam pemerintahan. Menurut Thomas, negara merupakan bayangan sempurna kekuasaan dari kerajaan Tuhan, dan kekuasaan negara bersifat subordinatif terhadap kekuasaan Tuhan. Beliau juga mengatakan bahawa masyarakatlah yang menjadi pemimpin sesuatu bangsa dan mereka berhak untuk menentukan sesuatu pemerintahan. Beliau melihat kekuasaan pemerintahan dari dua sudut berbeza, iaitu kuasa yang berasal dari yang mutlak dan kuasa yang berasal dari rakyat. Pemikiran Aquinas ini sangat jelas dipengaruhi oleh Aristotle yang bersandarkan konsep adil bahawa negara dibina untuk membina kebaikan bersama. Aquinas juga percaya terhadap hukum Tuhan yang perlu dipatuhi oleh manusia. Konsep negara itu bergantung pada kitab suci di mana manusia harus patuh dan tunduk pada hukum Tuhan. Bagi beliau, penguasa adalah wakil Tuhan yang diutus ke dunia untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebaikan bersama. Aquinas percaya dengan bentuk monarki sebagai konsep sistem yang ideal di mana pemimpin haruslah bijak dan dapat mengikuti hati nuraninya sehingga faham tentang kebenaran dan keadilan. Begitulah pendapat Thomas Aquinas dalam membina negara yang ideal. Terdapat beberapa ahli falsafah yang mengkritikkan pandangan Thomas Aquinas. Yang pertama ialah Toko Kenny. Toko Kenny merupakan seorang ahli falsafah British yang minat terhadap pada falsafah Middle, falsafah kuno dan skolastik, falsafah agama, dan mencipta falsafah Wittgenstein. Beliau mengkritik Thomas Aquinas' Five Ways dalam bukunya yang sangat berpengaruh. Kritikan tersebut adalah mengenai cara pertama. Kenny menganggap bahawa Thomas Aquinas gagal membuktikan mengenai hujah penggerak pertama tidak digerakkan oleh orang lain. Selain itu, kritikan turut berlaku dalam bahagian pertama Summa Theologica yang ditulis di sekitar tahun 1268. Thomas Aquinas menegaskan bahawa jalan yang paling nyata untuk membuktikan kewujudan Tuhan ialah hujah dari gerakan yang merupakan bukti pertama tentang kewujudan Tuhan. Bagi Kenny, Aquinas mudah dalam mengubah hujahnya dalam membuktikan kewujudan Tuhan. Ahli falsafah yang kedua ialah David Hume. David Hume mengkritik Thomas Aquinas menerusi karya Dialogues iaitu Concerning Natural Religion. Beliau mengkritik konsep kewujudan Tuhan. Hume menggariskan bahawa kewujudan Tuhan tidak konsisten sebagai mana-mana takluk yang didakwa wujud, mungkin atau tidak mungkin wujud. Cadangan yang dibuat oleh Aquinas bersifat sintetik dan tidak memiliki bukti yang asas tentang kewujudan Tuhan. Oleh itu, tiada makhluk yang ketiadanya membayangkan pencerahan dan boleh dibuktikannya. Hume menggariskan bahawa sebab dan akibat idea di luar pemahaman manusia. Beliau menjelaskan tentang keterbatasan manusia dalam berfikir. Dalam arti kata lain, menyifatkan bahawa kita tidak boleh membuktikan kewujudan Tuhan dan menanggalkan idea Aquinas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang logik teori. Logik teori Thomas Aquinas ini terdapat dua kaedah, iaitu kaedah logik secara deduktif dan kaedah logik secara induktif. Kaedah logik deduktif ini ialah penaklukan yang bermula daripada pernyataan umum atau am yang mengarah kepada kesimpulan yang merupakan pernyataan khusus. Di samping itu, logik deduktif digunakan untuk membezakan hujah yang baik dan hujah yang berfalasi, iaitu lemah. Penaklukan diperlukan dalam falsafah untuk berhujah secara sistematis seperti Thomas Aquinas. Seterusnya, kaedah logik secara induktif. Logik induktif ini ialah kaedah berfikir daripada khusus kepada yang umum. Kaedah ini melihat kes-kes tertentu kepada prinsip-prinsip umum dan menghasilkan teori berdasarkan fakta-fakta. Seterusnya, kaedah induktif bersifat lebih proaktif kerana dapat menerbitkan prinsip dan teori baru berdasarkan kepada kepercayaan yang berdasarkan pengalaman yang dialami terlebih dahulu. Hujah kosmologi oleh Thomas Aquinas merupakan logik induktif. Hujah kosmologi ini membincangkan mengenai hidupan di dunia yang mempunyai Tuhan di sebalik kejadian.
Sebagai contoh, premis 1 mengatakan tiada perkara yang wujud dari perkara yang tiada. Premis 2 pula mengatakan alam ini wujud dan ia pasti diciptakan oleh sesuatu. Kesimpulannya, yang terdapat dibuat dari premis 1 dan 2 ini ialah alam ini wujud diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu wujud. Sumbangan Saint Thomas Aquinas dalam bidang falsafah telah dirangka dalam teologi, iaitu sejenis falsafah yang melaluinya dia menganalisis arus agama Kristian yang diambil sebagai doktrin, membuktikan wujudan Tuhan adalah sumbangan terbesarnya. Fakta yang dilakukannya menggunakan metodologi yang dipanggil 5 arah. Seperti yang diterangkan oleh prinsip ini, wujudan Tuhan boleh disahkan daripada pengalaman hidup. Berdasarkan hubungan antara sebab dan akibat, karya ilmu yang bertajuk Summa Contra Gentiles dan Summa Theologica adalah 2 contoh sumbangan daripada Saint Thomas Aquino kepada falsafah. Dalam sumbangan Saint Thomas Aquinas dalam bidang psikologi, dia mengembangkan karya di mana dia mencadangkan teori yang merujuk kepada tingkah laku dan kelakuan manusia, serta apa yang berkaitan dengan kehendak bebas. Ini adalah beberapa pendekatan yang masih sah sehingga kini dalam bidang psikologi. Prinsip-prinsip ini dianggap bernilai besar dalam psikologi Kristian yang melaluinya telah ditetapkan bahawa sifat manusia boleh difahami dengan lebih baik apabila tindakan yang dihasilkan mengikut kehendak difahami. Terdapat sumbangan dan pengajaran rohani yang lain dalam teks perumpamaan Yesus. Elemen lain yang direnungkan oleh psikologi Kristian ialah beberapa prinsip falsafah yang dirangka dalam sains yang secara langsung memberi kesan pada tingkah laku manusia. Ini merupakan pernyataan penting tentang sumbangan Saint Thomas Aquinas, memberikan kita pemahaman yang lebih jelas tentang syarat yang diterima pakai. Berkenaan sumbangan daripada Saint Thomas Aquino dalam bidang pentadbiran, boleh dikatakan bahawa teori yang dicadangkan hampir sama dengan premis Plato, seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal. Mengenai istilah harta bersama, metodologi adalah sebahagian daripada tindakan yang telah dibangunkan oleh para rasul untuk mencari faedah bersama. Equity dan nilai etika keadilan harus menjadi elemen yang akan dicerminkan dalam harga apabila menjalankan transaksi komersial dan monetary. Pengenalan rasa amal juga merupakan salah satu sumbangan Saint Thomas Aquinas kepada pentadbiran. Menurut teorinya, nilai barang harus berkait rapat dengan kos pengeluaran dan kebajikan bersama yang diterjemahkan ke dalam konsep harga berpatutan. Dalam sumbangan Saint Thomas Aquinas kepada pendidikan, terdapat rekod pelbagai analisis berdasarkan isu moral dan teologi. Berkat kerjaya inteleknya yang cemerlang dalam bidang falsafah dan teologi, beliau telah dicalonkan untuk menjadi seorang guru. Pada masa yang sama, beliau menghasilkan beberapa karya. Mereka terdiri daripada pelbagai analisis dan kesimpulan hasil daripada penyataan beliau dalam bidang falsafah dan agama yang memberi kesan positif kepada pendidikan dan masih sah sehingga kini. Cita-cita pengajarannya adalah berdasarkan pembentukan manusia di mana dia menyedari hakikatnya, sifatnya dan bahawa ia berada dalam perhubungan dengan Allah. Antara sumbangan daripada Saint Thomas Aquino dalam pendidikan, terdapat kecenderungan yang ketara untuk memperkenalkan aspek falsafah yang digabungkan dengan amalan nilai, antaranya akhlak terselah. Sumbangan Saint Thomas Aquino dalam bidang ekonomi, mereka dirangka dalam sudut pandangan meletakkan etika Kristian dan moral sosial dalam amalan. Kedua-dua aspek ini menonjol dalam tulisannya, terutamanya dalam karyanya yang paling banyak diulas Summa Theologica. Dalam pendekatannya, ia membuat soalan dan refleksi serius tentang kutipan faedah ke atas pinjaman, tetapi juga termasuk isu keuntungan berlebihan yang diperoleh oleh pemberi pinjaman dengan cara tidak adil. Melalui kerjanya, dia membolehkan kita melihat bagaimana keutamaannya diguna pakai untuk pengurusan konsep baharu harta bersama, kelaziman malah melebihi istilah harta persendirian yang memihak kepada kebaikan bersama untuk masyarakat. Kesimpulannya, falsafah Thomas Aquinas banyak berdasarkan falsafah, prinsip dan teori Aristotelianisme yang digubal oleh Aristotle dan turut dipengaruhi menerusi karya Neoplatisma dan Augustine. Aquinas merupakan seorang ahli falsafah yang memiliki pemikiran yang intelek dan memiliki pengaruh yang meluas. Beliau juga telah memberi pengetahuan dan kesedaran kepada makhluk, terutama manusia, mengenai kewujudan kita yang datangnya dari Tuhan. Beliau turut menyifatkan bahawa tingkah laku atau moral seseorang itu memiliki alasan dan akibat tersendiri. Berdasarkan sejarah perkembangan dunia, ketika zaman pertengahan, di mana ketika itu perkembangan ilmu di barat tidak berkembang dengan baik dan ilmu bersifat suram, namun kewujudan Thomas Aquinas telah datang sebagai cahaya kepada ilmu. Beliau banyak menyumbangkan pemikirannya menerusi falsafah teologi yang meyakinkan dan masih relevan hingga menjadi rujukan hingga kini. Ini merupakan senarai rujukan bagi kumpulan kami. Sekian dari kami, terima kasih.